Hai semua, selamat mengikuti perjalanan kami yang penuh mencabar ini. Saya Olga J. Martin bersama The Julia Channel. Saksikan perjalanan dari Tambunan to Kota Kinabalu melalui jalan Gunung Emas yang penuh gunung ganang, curam dan berliku-liku. Jalan ini tidaklah securam jalan Kimanis yang mana ia merupakan jalan tercuram di Malaysia. Tetapi jalan ini mempunyai 6 seleko yang tajam, curam, dan menyeramkan, lebih-lebih terkena kabus yang tebal. Untuk pengetahuan Anda, jarak dari Tambunan ke Kota Kinabalu ialah 81 km. Jalan mengambil masa kira-kira 1 jam atau 1 jam 45 minit. Untuk pergi ke Tambunan, Anda boleh ikut Jalan Ranau atau Kimanis. Pengalaman kami melalui jalan ini agak mencemaskan, lebih-lebih keadaan cuaca yang tidak baik. Jalan raya berlubang dan licin. Sekiranya Anda ingin berjalan jauh atau ke Tambunan, pastikan kendaraan Anda dalam keadaan yang baik. Contohnya, lampu, tayar, brake, wiper, dan air kereta itu amat penting. Memotong kendaraan jentera berat adalah amat mencemaskan, lebih-lebih lagi dalam keadaan cuaca buruk ini. Ikutilah perjalanan kami selama setengah jam dari Tambunan ke Kota Kinabalu. Sambil itu saya akan bercakap dengan Julie apakah perasaan dia melalui jalan ini. Okey, apa yang kita nampak sekarang, kami sudah masuk ke kawasan yang sangat berkabus. Wow, kereta kami pun jatuh dalam lubang sekejap dan ini betul-betul mencemaskan saya. Apa yang saya nampak di depan hanyalah putih sahaja dan saya terpaksa memberhentikan kenderaan buat seketika. Saya betul-betul nervous buat masa ini sebab tadi kereta saya masuk dalam lubang kerana saya tak nampak langsung jalan. Sekarang ini saya menanti kereta yang lalu dan saya perlu mengikut kereta tersebut. Okey Olga, memandangkan keadaan yang agak berkabus sekarang ini, betul-betul saya ingin menyatakan bahawa ini adalah kali pertama saya memandu seolah-olah di atas awan. Untuk pengetahuan anda semua, sekarang ini kami betul-betul di atas gunung. Sebab itu anda melihat keadaan sangat berkabus. Sekarang jam menunjukkan pukul 3 dan cuaca betul-betul tidak menentu. Dan apa yang kita nampak sekarang sebenarnya ada sedikit hujan renyai-renyai dan telah dilitupi oleh kabus yang tebal. Apa yang anda saksikan sekarang ini, saya tengah memandu berpandukan sebuah kereta di hadapan sana. Sekiranya semasa kita memandu ini, semasa saya memandu ini, sebenarnya saya tidak berapa nampak di depan. Tetapi bila anda nampak dari kamera ini agak jelas, tetapi hakikatnya begitu kabur. Saya hanya nampak api daripada kereta itu. Sesungguhnya ini adalah satu perasaan yang amat-amat seram pada saya. Betul-betul saya berdebar dekat sini. Saya kena fokus 100% dan saya kena berhati-hati. Sebab sekarang ini bila lihat dekat bawah pun memang tak nampak apa-apa. Sebab kami sekarang berada di puncak sebuah gunung emas. Ya Olga? Adakah anda takut dengan seleko tajam ini atau jalan curam kah atau kabus? Sebelum ini di tempat kamu di Sarawak, adakah jalan seperti ini? Sejujurnya saya ingin menyatakan bahawa saya tidak pernah mengalami jalan seperti ini di Sarawak. Kami hanya berada di kawasan yang rata, jalan yang rata. Ada gunung pun, ada bukit sedikit pun, itu pun di bahagian Kuching. Apa yang saya rasa sekarang ini yang betul-betul mencemaskan saya adalah keadaan yang berkabus, jalan yang licin, selekoh yang tajam dan jalan yang betul-betul curam. Kalau kita sendiri merasai jalan ini, melalui sendiri jalan ini, barulah kita tahu macam mana kecuraman dia, macam mana selekoh dia. Dan sekarang ini pukul 3 memang betul-betul berkabus dengan cuaca yang tidak baik.
Okey, untuk melihat lebih lanjut keadaan perjalanan kami dari Tambunan ke Kota Kinabalu ini, marilah kita saksikan bersama-sama bagaimana liku-liku perjalanan ini dan juga tahap kecuraman dia. Dan saya rasa ini adalah perjalanan yang betul-betul panjang, saya rasa, walaupun pada hakikatnya tidak sampai 1 jam. Tapi memandangkan kita harus berhati-hati. Kepada anda yang bakal ataupun yang akan pergi ke kawasan ini ataupun ke kawasan yang lebih tinggi, contohnya Gunung Kimanis, pastikan anda berhati-hati semasa memandu, lebih-lebih lagi waktu cuaca yang tidak menentu. Okey, saksikan perjalanan kami. Okey, untuk memenuhi perjalanan kita, sebelum itu saya berminta maaf sedikit kerana kemungkinan suara saya ni agak mungkin kesejukan. Memang keadaan saya memang tidak berapa sihat disebabkan oleh keadaan cuaca yang tidak baik. Begitu juga dengan keadaan diri saya. Apabila sejuk, saya pun akan berubah menjadi lembap. Okey ya, bersama saya sekarang ini adalah Olga yang penuh dengan pengalaman dalam perjalanan ini dari kecil sampai dia dewasa sekarang. Saya rasa dia mesti tahu dan juga pasti mengetahui apakah misteri di sebalik jalan ini. Ya, Olga. Setahu saya ataupun yang pernah saya dengar, mungkin saya belum pernah lalui lah, tapi mungkin dari papa kah begitu, kawan kah, apa yang dorang pernah ceritakan dan sampaikan, pernah kereta macam ada orang menumpang, wangi bunga macam tu. Adakah kejadian itu berlaku pada waktu siang ataupun waktu malam? Kejadian ini selalu berlaku pada waktu malam. Sesiapa yang suka jalan malam, nanti anda bertemankan seseorang di kereta. Okey. Okey, itulah dia pengalaman dan juga perkongsian Olga bertemankan orang. So oleh itu elakkanlah berjalan ataupun memandu di waktu malam ya. Kerana jalan ini betul-betul kalau waktu malam memang tidak nampak lah. Bagi orang yang sudah biasa dengan jalan ini, pada saya, contohnya masyarakat Tambunan, nak pergi ke Kota Kinabalu, pada saya mungkin mereka sudah arif lah. Okey, untuk kepada kita orang luar, tapi pastikan, walaupun macam kami orang Tambunan ikut jalan ini waktu malam, masalah di sini lampu jalan pun tiada. Okey. Lampu jalan tiada. Apa yang kita nampak di depan sana itu adalah, ini adalah salah satu pembinaan ataupun membaik pulih jalan. Okey, kami sekarang ni betul-betul di atas puncak. Okey, terima kasih kepada pihak yang telah membaiki jalan ini. Di sini dahulu masa kami lalu sebelum ini memang teruk sekali lah. So sekarang ada nampak kerja-kerja pembaikan dibuat. Tahniah dan teruskan bagi memudahkan masyarakat Tambunan untuk ke Kota Kinabalu ataupun sebaliknya. Julie, kamu mengantuk? Tak sempat nak mengantuk lah Olga. Tengok keadaan putih je dekat depan ni, macam mana nak mengantuk. Saya cuma takut je ada. Tapi kalau ada kopi, ada tak? Minuman tin saja ada, kopi tin. Enggak kan kopi panas? Tak ada kopi panas? Tiada. Okey. Kalau lebih baik ada kopi panas ya pada anda yang datang ke sini supaya anda tak akan mengantuk ataupun menghilangkan rasa cemas anda. Bekallah makanan. Ya, bekallah makanan. Okey, bersama kami kita teruskan perjalanan kita dengan melayani muzik ini ya. Okey. Okey, nampaknya sekarang
kereta menuruni gunung semakin laju dan jalan agak licin dengan selekoh yang agak tajam. Di sini kita kena pandai kontrol gear lah. Kita menuruni gunung dengan keadaan yang sangat laju dan jalan yang cukup licin sebab sekarang ni hujan pun semakin lebat. Kereta di hadapan pun apa yang saya nampak sekarang dia sudah semakin laju, tapi tak apa sebab sekarang ini kita menuruni gunung. Dan wow, hebat kawan kita ni potong lori itu. Wow, ini agak berbahaya dalam situasi yang hujan yang turun sebegini. Di kawasan double line dia telah memotong. Nasib kereta dari depan pandai untuk memperlahankan kenderaan dia. Ya. Okey, ini dengan adanya lori di hadapan sedikit memberi gangguan untuk kita. Perjalanan kita sedikit agak terganggu dan kita terpaksa menekan brake kerap kali ya. Untuk turun gunung ini sebolehnya kita kurangkanlah menekan brake, takut brake kita akan jadi panas dan tayar kita pun akan jadi panas. Okey, satu lagi berbahayanya jalan ini ialah seperti yang saya katakan tadi, jalan ini adalah sebuah jalan yang curam menuruni gunung, selekoh yang tajam, jalan yang berkabus, dan apa yang paling saya tidak suka pada jalan ini adalah jalan apabila menuruni gunung, jalannya tiba-tiba pandai berlubang dan ini sangat berbahaya kepada kita. Contohnya seperti saya sekarang ini, apabila saya terpaksa menuruni bukit dalam situasi yang sangat laju, tiba-tiba lubang yang besar ada di depan, ini betul-betul berbahaya. Diharap jalan ini hilangkanlah lubang-lubang itu untuk memberikan keselamatan yang terbaik untuk pengguna. Ya, Olga? Ya, memang betul. Oh ya, Olga, saya ada satu soalan dekat sini. Kita tidak tahu malang itu tidak berbau. Sekiranya kita memandu turun menuruni gunung seperti ini, tiba-tiba brake kita tidak makan, tidak berfungsi. Pernahkah kejadian ini berlaku kepada sesiapa saja yang menuruni gunung yang sangat curam seperti ini? Apa yang terjadi sekiranya keadaan itu berlaku? Beberapa tahun lalu pernah berlaku bas penjara di mana macam hilang kawalan brake, dan di sana memang ada nyawa yang terkorban lah. Memang berbahaya, dan pastikan brake kenderaan anda berfungsi dan sentiasa dicek ya sebelum melalui gunung yang tinggi ini. Paling penting cek brake lah dengan wiper. Iya. Okey, apabila anda melalui jalan ini, pastikan anda sentiasa berwaspada kerana ada jalan yang telah diperbaiki dan tiba-tiba jalan itu tidak berapa elok. Okey, nampaknya sekarang hujan semakin lebat turun dan keadaan jalan pula agak licin, dan sekarang kami pun masih lagi menuruni gunung. Apa yang anda nampak sekarang ini, keadaan hujan yang semakin lebat juga amat sukar bagi saya untuk meneruskan pemanduan. Cuma kena perlu berhati-hati dan melalui selekoh yang sangat tajam. So ini adalah selekoh yang berbentuk U, dan kita pula sekarang telah menuruni gunung.
pastikan kita sentiasa berada dalam keadaan yang terkawal dan juga berada dalam kedudukan gear yang betul pada ketika ini.